الهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم. أما بعد. Alhamdulillah, pertama dan utama kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan setinggi-tinggi kesyukuran. Hari ini kita dapat sambung pembelajaran kita, majlis ilmu kita. Di antara perkara yang sangat bernilai dalam kehidupan kita adalah ilmu. Ilmu sangat penting dalam kehidupan kita. Kata Imam Syafi'i, siapa yang tidak sanggup merasai peritnya menuntut ilmu, sakitnya menuntut ilmu, susahnya menuntut ilmu, siapa yang tak sanggup, maka bersedialah untuk menghadapi peritnya kebodohan, susahnya kebodohan, payahnya dalam keadaan jahil. Jadi Alhamdulillah, kita pada petang ini mudah-mudahan salah satu daripada usaha kita, salah satu daripada ikhtiar kita untuk merawat kejahilan. Penyakit yang paling teruk sekali yang ada dekat dalam dunia ini bukanlah sakit jantung. Penyakit yang paling teruk sekali yang ada dekat dunia ini bukanlah penyakit COVID-19. Penyakit yang paling teruk sekali dekat alam dunia ini bukanlah penyakit namanya gout atau kencing manis. Itu semua sederhana saja. Penyakit-penyakit juga, tapi sederhana. Yang paling teruk sekali ialah penyakit yang namanya jahil. Jahil. Baru-baru ini tular ataupun tersebar. Dikatakan ada seseorang mendakwa bahawa Allah itu makhluk halus. Dia kata Allah itu makhluk halus. Mengatakan Allah makhluk sudah menjadi kafir. Mengatakan Allah halus dengan maksud halus itu dengan maksud berjisim. Berjisim halus, maka kedua-duanya membawa kepada murtad kalau dari segi hukum asal. Tapi dia jahil, Ustaz. Orang yang jahil dalam ilmu akidah tidak ada kemaafan. Orang kafir kenapa dimasukkan ke dalam api neraka? Kerana mereka tidak menyembah Allah, kerana mereka menyekutukan Allah, kerana mereka menyamakan Allah dengan makhluk, kerana mereka menyamakan makhluk dengan Allah. Tapi dia kenal Allah, dia tak kenal. Dia jahil, dia jahil. Kejahilan dalam ilmu akidah tidak ada excuse. Ini kena tak faham betul-betul. Ada benda kita jahil diberikan kemaafan. Tapi dalam ilmu mengenal Allah, tentang ilmu tauhid, jahil tidak ada excuse. Tidak ada excuse di dunia, tidak ada excuse di akhirat. Begitulah hukum dia. Allah Maha Pengampun, Ustaz. Allah Maha Pengampun. Tapi Allah yang Maha Pengampun memberitahu kita bahawa dosa kufur tidak akan dia ampunkan. Maka kita beritahu Allah tidak akan ampunkan sekiranya mati dalam keadaan demikian. Jadi jangan ingat orang tu dia begitu sebab dia jahil, dia tak tahu. Tak tahu adalah tak tahu, tetapi menganggap jahil dan tak tahu sebagai excuse untuk tidak dijatuhkan hukuman terkeluar dari agama Islam adalah perkara yang berpunca daripada kejahilan juga. Sebab tu kita jangan jadi jahil, perlu ilmu. Yang pertama, ilmu mengenal Allah. Yang kedua, kita tahu orang yang mendakwa apa-apa tentang Allah, mendakwa apa-apa. Dia kata Allah begini, Allah begitu, Allah begini, Allah begitu. Apa saja yang dia cakap tentang Allah, dia jahil ataupun tidak,
Kalau perkara itu bertentangan dengan sifat sebenar Allah, maka jawapannya kejahilan dia tidak menghalang dia daripada terkena hukuman secara syar'i, iaitu kalau tersilap, jawapan dia silaplah dia. Tetapi tidak bermakna bila silap, oh tidak mengapa kerana tersilap. Bukan. Ada benda tersilap, ada excuse. Ada benda tersilap, jawapannya tidak ada kemaafan. Jadi hal-hal yang macam ni, Allah bukan makhluk, dia bukan makhluk halus, dia bukan makhluk kasar. Saya banyak kali cakap dalam kelas, kita menyembah Allah, Allah tidak memiliki apa-apa sifat yang menyamai makhluk. Allah bukan bersaiz kecil. Siapa yang mengatakan Allah bersaiz kecil, itu boleh jadi kufur, murtad. Siapa berkata Allah saiznya besar, juga boleh jadi murtad. Apa keyakinan kita sebagai orang Islam? Orang Islam berkeyakinan Allah bersaiz kecil ke bersaiz besar? Siapa cakap kecil pun boleh jadi murtad, siapa cakap Allah bersaiz besar pun boleh jadi murtad. Tapi dia tak faham, Ustaz. Tapi dia tak ada ilmu, Ustaz. Tapi dia jahil. Dia jahil, urusan jahil. Tetapi bukan makna dia jahil, oh tak apa. Kalau jahil tak murtad. Bukan. Dalam bab akidah dia bukan macam boleh cuba-cuba agak-agak. Pisang goreng kita boleh cuba. Tepung keras ke, tepung lembik ke, tepung berminyak kita boleh cuba. Dalam ilmu akidah dia bukan boleh cuba-cuba agak-agak. Dia mesti ada keyakinan yang putus, berpunca daripada kefahaman yang jelas. Allah bukan bersaiz kecil, Allah bukan bersaiz besar, dengan keyakinan tidak ada saiz bagi Allah. Allah tidak memiliki sebarang saiz. Allah bukan jisim. Dia bukan berjisim halus, dia bukan berjisim kasar. Jisim halus contohnya siapa? Apa contoh jisim halus? Benda yang tidak boleh kita pegang dengan tangan. Itu namanya jisim halus. Contohnya akal. Akal ni, otak tu jisim kasar. Otak ni kalau kita belah kepala kita, keluarkan otak, otak tu jisim kasar. Benda yang boleh kita pegang dengan tangan, dia ada saiz tertentu, dia ada ukuran tertentu, dia ada isi padu tertentu. Itu namanya jisim kasar. Boleh dipegang dan boleh dilihat dengan mata kasar. Pada otak kita itu, Allah tempatkan satu lagi makhluk dia, nama dia akal. Nama dia idea. Nama dia ilham. Dapat ilham, dapat idea, ada akal. Akal ni, dia tu adalah jisim. Dia ada saiz dia. Dia ada isi padu dia. Dia ada batas kemampuan dia. Dia ada dia punya ukuran dia. Cuma kalau kita belah otak kita ni, kita tak jumpa yang mana akal. Tapi dia ada dekat situ. Dia masuk dalam kategori jisim halus. Benda yang tak boleh dilihat dengan mata dan benda dia tak boleh dipegang dengan tangan. Yang itu kita panggil makhluk halus. Makhluk yang berjisim. Makhluk halus ni bukan jin syaitan saja. Makhluk halus adalah makhluk yang memiliki jisim. Jisim maknanya apa-apa yang menempati sesuatu tempat, yang memiliki apa-apa sebarang ukuran, isi padu, kadar dan saiz. Jadi benda-benda asas basic mengenal Allah ni, sepatutnya kita sebagai orang Islam, itu benda fardu ain yang kita kena belajar. Dan benda itulah soalan pertama di alam kubur. Jadi kalau seseorang itu mengatakan atau beriktikad atau berpegang bahawa Allah tu makhluk halus, maka jawapannya, kalau di alam kubur ditanya siapakah Tuhan kamu, jawapannya dia tak akan dapat jawab Allah. Sebab dia akan jawab Tuhan saya adalah makhluk halus. Dia tak mampu nak jawab Allah sebab Allah bukan makhluk halus. Macam mana kita, amalan kita nak jawab Allah Tuhan kita, sedangkan kita beriktikad bahawa Allah tu makhluk halus. Jadi tapi dia tak bermaksud macam tu, Ustaz. Dia maksud lain. Kalau tak bermaksud begitu, sesiapa pun jangan cakap. Tapi dia tak faham apa makna makhluk, dia tak faham apa halus, dia tak faham, jangan cakap. Tapi pergi belajar. Bila tak faham, jangan cakap. Jangan teka-teka, jangan cuba mempertahankan benda yang di luar daripada konteks. Benda ini berkaitan dengan akidah, berkaitan dengan tauhid dan sangat-sangat serius. Jadi kepada semua yang belajar, tolong ambil berat.
Bahawa jangan jadi topik perbincangan pula. Kita jadi netizen, masuk campur pula. Betul juga yang dia cakap. Allah kan tak boleh dilihat. Maknanya Allah tu makhluk halus lah. Yang mengiyakan pun sama juga. Terpalit juga dengan satu dosa yang lagi besar daripada dosa berzina. Yang lagi besar daripada dosa membunuh. Lagi besar daripada dosa minum arak. Jadi selama ini kita lihat zina tu besar. Kita betul memang dosa besar. Kita melihat meninggalkan solat dosa besar. Betul memang dosa besar. Kita melihat yang namanya makan riba tu dosa besar. Betul makan riba tu dosa besar. Makan harta anak yatim dosa besar. Tapi di atas segala dosa-dosa besar, baik zina, baik minum arak, baik mencuri, baik membunuh, ada satu dosa yang berada di atasnya yang jauh lebih besar, yang tidak diampunkan oleh Allah, namanya dosa kufur, namanya dosa syirik. Jadi syirik menyamakan Allah dengan makhluk atau menyamakan makhluk dengan Allah. Ada orang menyamakan makhluk dengan Allah. Cara dia sembah patung. Dia anggap patung tu beri rezeki. Maknanya samakan dengan Allah. Allah yang beri rezeki. Dia rasa patung tu memberikan perlindungan. Dia menyamakan Allah. Sedangkan Allah yang memberikan perlindungan. Dia anggap patung itu akan memberikan keselamatan. Maknanya dia menyamakan makhluk patung tu dengan Allah. Itu syirik dalam kategori yang pertama. Menyamakan makhluk dengan Allah. Yang menyamakan makhluk dengan Allah ni lagi senang kita faham. Sebab kita orang Islam. Kita orang Islam, kita boleh faham. Tak boleh sembah patung, tak boleh sembah bomoh, tak boleh sembah dewa, tak boleh sembah syaitan, tak boleh sembah pokok, tak boleh sembah matahari, tak boleh sembah yang lain-lain selain daripada Allah. Yang ini untuk orang yang bukan Islam, yang nombor satu ni pun dia tak boleh faham. Tapi untuk orang Islam, nombor satu ni dia boleh faham. Tapi untuk orang Islam yang jahil, dia akan faham yang nombor satu, tapi dia tak boleh faham nombor dua. Nombor dua apa pula? Nombor dua syirik bila menyamakan Allah pula dengan makhluk. Maknanya dia kata Allah tu makhluk halus, Allah tu duduk atas langit, Allah tu duduk atas arash, Allah tu ada kaki, Allah tu ada mata, Allah tu ada tangan, Allah tu ada telinga, Allah tu ada kemaluan. Ini semua jenis syirik menyamakan Allah pula dengan makhluk. Yang nombor dua ni, sebahagian orang Islam yang jahil, termasuk yang ada PhD, termasuk yang bertaraf mufti, bila dia jahil dalam bab akidah, dia terjerumus dalam kesalahan yang nombor dua ni. Jadi sebab itulah penting hal yang berkaitan dengan ilmu, sangat-sangat penting. Apalagi tentang ilmu berkaitan dengan ilmu akidah. Ramai orang tak nak belajar ilmu akidah. Orang suka belajar ilmu tajwid. Padahal belajar ilmu tajwid itu fardu kifayah. Ada orang suka belajar ilmu hadis. Padahal ilmu hadis tu fardu kifayah. Ada orang suka hafal Quran, masuk tahfiz. Masuk tahfiz tu fardu kifayah. Bukan tak bagus, tapi fardu kifayah. Ada orang sibuk belajar ilmu kedoktoran. Bagai nak mati habis 100,000, 200,000. Belajar ilmu kedoktoran. Doktoran ilmu fardu kifayah. Ada orang belajar ilmu berkaitan dengan ilmu ekonomi. Dia nak jadi accountant yang paling hebat dekat Malaysia. Kalau boleh dekat dunia. Kalau boleh akhirat pun dia nak pegang. Dia habis 40,000, 60,000, duit tiket, duit belanja, duit apa. Dia habis kat sana ilmu, nak belajar ilmu ekonomi kerana takut besok kat dunia takut mati. Takut tak dapat kerja. Takut jadi orang yang rumah kecil. Takut orang tak beli kereta besar. Jadi dia punya takut pasal dunia ni, dia belajar untuk ilmu ekonomi. Ilmu tak salah. Tapi cara dia berfikir yang salah. Ilmu Allah. Tak pernah ilmu ekonomi itu salah. Tak pernah ilmu kedoktoran itu salah. Yang salah makhluk hamba Allah ni yang merasakan bahawa ilmu ekonomi lah yang menyelamatkan dia daripada kelaparan. Akhirnya dia habis 100,000, dia habis 200,000, dia habis 300,000. Yuran semester, 2 semester, 10 semester, luar negara, semua dia taburnya duit. Tapi ilmu tu taklah jahat, taklah buruk. Ilmu tu bagus. Mesti ada orang Islam yang belajar. Itu nama dia ilmu fardu kifayah. Tetapi malangnya dalam membelanjakan banyak masa, tenaga, harta untuk ilmu fardu kifayah, umat Islam hari ini memandang remeh, memandang tak perlu, memandang lekeh kepada ilmu akidah. Ilmu akidah, mengenal Allah. Dia tak kenal siapa yang dia sembah. Siapa Allah? Siapa Allah?
Ialah Allah tu Maha Esa. Maha Esa tu apa? Ialah Allah tu Maha Kuasa. Maha Kuasa, kuasa apa? Kuasa apa? Apa yang berkuasa, apa yang tak berkuasa. Kalau kita tak faham, nanti datang syaitan kepada kita, dia akan tanya, Allah berkuasa tak? Kita kata, ya, Allah Maha Kuasa. Dia tanya, Allah berkuasa tak mencipta anak dia? Syaitan datang tanya, Allah berkuasa tak mencipta anak dia? Masa tu datang keraguan. Kenapa? Sebab kita cuma tahu Allah Maha Kuasa. Allah Maha Kuasa. Allah Maha Kuasa. Tapi tak nak belajar. Kuasa tu makna dia apa? Berketakluk kepada apa? Berkaitan dengan apa? Dia tak nak belajar. Dia tahu Allah Maha Kuasa. Saya nak belajar ilmu lain. Yang saya tahu Allah Maha Kuasa. Jadi akhirnya apa? Syaitan datang. Syaitan tanya. Ketika dia duduk seorang-seorang, ketika dia berangan seorang-seorang, ketika dia banyak bercakap tentang rezeki, tentang perniagaan, tentang apa, dia kata Allah Maha Kuasa. Syaitan datang. Allah berkuasa tak cipta anak dia sendiri? Kalau dia kata Allah tak berkuasa, jawapan dia bahaya. Macam mana dia kata Allah tak berkuasa? Kalau dia kata ya, Allah berkuasa mencipta anak dia sendiri, maknanya telah syirik. Jadi jawab ya pun salah, jawab tidak pun salah. Jawab tidak bermakna Allah tak berkuasa. Jawab ya maknanya Allah berkuasa mencipta anak, maknanya Allah ada anak. Allah dah berlaku, namanya syirik. Jadi dekat situ perlu kepada ilmu. Perlu kepada ilmu, sangat perlu kepada ilmu. Jadi mudah-mudahan insya-Allah hari ni memang saya sengaja ambil masa lebih kurang 10-15 minit ni memang nak cerita perkara ni. Sebab perkara ni lebih penting daripada bab solat yang kita belajar. Solat penting, fardu ain. Tapi fardu ain yang paling utama sekali ialah mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan begitu mendalam, bukan seperti tahap ulama-ulama kita dalam bidang tasawuf ke dalam bidang tariqah dan sebagainya, tapi memadai benda basic yang menjadi fardu ain kepada setiap orang. Pramugari kena belajar, pelakon kena belajar, pekedai runcit kena belajar, tukang sapu pun kena belajar benda yang sama. Fardu ain maknanya sesuatu yang diwajibkan dalam tahap yang minimum secara wajib fardu ain kepada setiap orang yang mukallaf. Mukallaf, orang yang ada 3 ciri pada diri dia. Yang pertama baligh, yang kedua berakal, yang ketiga adalah orang yang telah sampai kepadanya dakwah ataupun seruan Islam. Orang yang ada 3 ciri ni nama dia mukallaf dan dia akan dipertanggungjawabkan dalam hal mengenal Allah tanpa ada excuse kalau dia jahil. Jadi orang yang mati kafir pada petang ni, kalau pukul 3 ni ada orang yang mati dalam keadaan kafir, dia akan disoal di alam kubur. Di alam barzah dia akan disoal. Siapa Tuhan kamu? Dia tak boleh cakap. Kalau dia kata Tuhan dia selama ni adalah namanya kayu, maka kemudian dia diseksa, apakah dia ada excuse? Saya dulu tak tahu. Saya dulu jahil, tak tahu. Tak tahu, jawapan dia tidak ada excuse. Dalam bab mengenal Allah, setelah pengutusan Nabi Muhammad SAW, maka dalam bab mengenal Allah tak ada excuse. Tidak ada excuse, tidak ada ma'azir, tidak ada alasan ataupun perkara-perkara yang boleh melepaskan dia. Jadi mudah-mudahan kita berada dalam majlis ilmu, kita syukur kepada Allah. Syukur, ilmu ni merawat kejahilan kita. Banyak benda yang salah, banyak benda yang tak betul, banyak benda yang silap. Harta benda yang baru kita belajar pun mungkin ada kesilapan lagi. Termasuk juga saya, kadang-kadang ada benda kita tersalah cakap, kita betulkan lagi pada masa akan datang. Ada benda yang kita tersalah sebut dari segi nama dia, dari segi kadar dia, dari segi hukum dia, maka kita tetap juga berterusan untuk membetulkan mana-mana kesilapan kita yang lalu. Saya nak cerita tentang pentingnya majlis ilmu dan pentingnya mengenal Allah. Pentingnya majlis ilmu dan pentingnya mengenal Allah. Itu sangat penting. Sangat penting bagi kita semualah. Jadi apa yang saya ulas tadi tu berkenaan dengan perkara tersebut, bila mensifatkan Allah dengan bukan sifat Allah. Contohnya belakang saya ni dinding tu. Belakang saya ni dinding. Kalau ada seseorang, saya tanya dia, awak sembah siapa? Dia kata dia sembah Allah. Saya kata siapa Allah? Dia kata Allah yang berwarna dinding, warna merah kat belakang ni. Jadi kita sebagai orang Islam, kita tak boleh terima itu Allah. Sebab
Itu bukan Allah, itu dinding. Cuma dia namakan dinding tu Allah, lalu dia sembah. Adakah orang ini boleh diterima mengucap dua kalimah syahadahnya? Jawapan dia tak boleh. Walaupun dia mengucap asyhadu alla ilaha illallah, aku bersaksi bahawa tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah. Allah pada sebutan lidah dia, tetapi bukan sifat Allah yang apa yang dia kenal dan dia faham. Dia menganggap Allah tu dinding yang warna merah di belakang saya. Dia sembah itu. Tapi dia kata tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah. Sebab dia namakan dinding tu Allah. Jadi Allah yang dia kenal adalah dinding merah. Maka itu bukan Allah. Maka apakah seseorang itu diterima keislamannya dengan mengucap Allah sedangkan dia tak kenal Allah tu siapa? Jawapannya tak boleh. Sama juga kalau seseorang tu mengatakan Allah tu makhluk halus. Allah bukan makhluk dan dia bukan halus. Kalau kita sebut Ya Latif, Allah yang maha halus, halus itu bukan zat Allah. Halus tu maknanya ialah betapa halusnya ilmu pengetahuan Allah detail terhadap setiap sesuatu perkara. Halus dari sudut maknawi, dari sudut bahasa kiasan, bukan halus dari sudut fizikal ataupun zat Allah. Kerana Allah tidak memiliki fizikal. Allah tidak berjisim. Allah bukan berjisim halus, bukan berjisim kasar. Jadi perkara tu sangat penting. Jadi oleh kerana itu saya share lah sekejap di permulaan perbincangan kita ni dengan harapan perkara yang viral lain biasanya saya tak berminat nak sentuh sebab dia berkaitan dengan syariat. Syariat ni selalunya orang boleh faham. Kalau ada lelaki tukar jadi perempuan, perempuan tukar jadi lelaki, orang yang tak berapa alim pun pasti tahu bahawa itu dalam laknat Allah. Orang tahu benda itu salah, benda itu berdosa. Rasulullah sebutkan mal'unun, 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 terlaknatlah, terlaknatlah, terlaknatlah. Jadi kalau Nabi dah laknat, Allah dah laknat, kita jangan bincanglah macam mana untuk dia tidak dilaknat. Jangan bincanglah. Lebih baik sampaikan saja apa yang dari Allah. Allah melaknat mereka yang menyerupai perempuan, Allah melaknat perempuan yang menyerupai lelaki. Sekian, macam itu saja, terangkan dulu. Sampaikan apa yang sedia ada dulu. Jadi kita jangan cari jalan lah. Dia tu walaupun jahat tapi gini, dia tu walaupun begini. Kita jangan ulas secara yang maknanya yang tidak amanah. Kita amanah dulu. Kalau cerita kebaikan seseorang itu semuanya nak disebut, bukan kita menafikan kebaikan. Tetapi kalau ada satu perkara yang sangat penting, sangat besar, dosa-dosa yang berat, maka jangan kita menjadi satu keadaan di mana cuba menutup-nutup perkara yang tidak baik supaya perkara yang tidak baik itu akhirnya dilihat sebagai baik. Kita tak mampu untuk melaksanakan kebaikan untuk diri kita. Diri kita sendiri banyak salah. Diri kita sendiri termasuk yang pakai baju warna merah petang ni, dia memang banyak dosa, dia memang banyak salah. Tetapi penting untuk kita lihat dengan cara yang betul. Contohnya, kalau kita buat satu benda yang salah, kita katakan kerana kejahilanku, kerana kedegilanku, kerana pengabaian dariku, kerana kelemahanku, aku masih lagi tetap melakukan kesalahan itu. Itu jauh lebih baik. Sudut pandang kita betul walaupun kita masih melakukan kesalahan. Yang berbahaya ialah bila kita buat salah atau melihat orang lain dengan satu kesalahan, kita cuba alih-alihkan betapa yang salah tu betul. Ketika itu agak berbahaya. Kalau perkara itu kepada perkara yang jelas salah, nanti akan mengakibatkan kepada hukum-hukum yang tertentu lah. Hukum ni bukan maknanya jatuhkan hukuman di mahkamah, maknanya situasi keadaan tu, sehingga macam yang saya sebutkan, bila sebut Allah tu makhluk halus, maka boleh membawa kepada terkeluar daripada agama Islam. Tapi jangan tanya, Ustaz, habis orang tu yang cakap tu, yang dia tu cakap tu hari tu dekat Facebook tu, yang itu jangan tanya saya. Yang itu tanya kepada pihak berkuasa agama. Saya cerita ni tidak menjurus kepada siapa-siapa, tapi berita tu penting untuk kita faham cerita keadaan tu. Mudah-mudahlah, insya-Allah, tahniah kepada semua yang bersungguh-sungguh hadir majlis ilmu. Insya-Allah setiap majlis ilmu yang kita hadiri itu kita akan dapat, kita tak mampu untuk mencari seseorang yang sempurna untuk kita
kita pilih dia sebagai orang yang mengajar kita. Tak campurna, siapa-siapa pun, termasuk saya pun, kita tak jumpa yang sempurna. Pasti ada cacat celah dan kekurangan. Cuma kita sama-sama perbaiki diri kita, jangan sampai kepada perkara yang paling asas penting bab akidah tu sehingga kita terlanggar batasannya tadi. Hal-hal yang lain macam bab-bab yang lain, okeylah kita dalam proses memperbaiki dan sebagainya, termasuk saya juga. Yang itu okeylah kelemahan individu, tapi dalam bab akidah tolong kita jaga sungguh-sungguh, insya-Allah. Kita nak mati dalam Islam ni. Matlamat kita ni memang nak tinggalkan dunia kita ni. Kita tak lama ni. Rumah yang kita diami ni bukan rumah kita. Pasti sama ada rumah tu hancur dulu atau kita mati dulu, antara dua. Ataupun bersaingan. Rumah tu hancur seiring dengan kematian kita. Antara tiga. Dia tak ada siapa yang kekal. Rumah tu pasti tak kekal. Kita juga tak akan kekal di dunia. Jadi kita hanya nak memanfaatkan rumah di mana masing-masing online sekarang ni untuk sementara Allah beri ni supaya kita dapat berbuat sesuatu yang memberi manfaat selepas kematian kita. Selagi mana kita niatkan begitu, insya-Allah banyaklah kebaikan dia. Kita usahakanlah. Kita usahakan. Dan tujuan saya ni saling nak ingat mengingatkan, termasuk diri saya sendiri juga. Kadang-kadang kita pun terlupa, tak ingat dan sebagainya. Baik, kita pergi kepada muka surat 70. Sambungan kita pada minggu lalu, minggu yang sebelumnya. Dan muka surat 70 ni berkenaan dengan, hari tu kita dah cerita tentang memandikan jenazah. Kemudian kita dah ceritakan tentang minimum sekurang-kurang mengkafankan jenazah. Kalau sekurang-kurang senang, satu helai kain yang menutup seluruh tubuh, dah selesai. Beserta dengan dia punya kadar yang sempurna, yang baik macam mana. Kemudian kita dah ceritakan sedikit berkenaan dengan solat, mensolatkan jenazah, yang mana hukumnya fardu kifayah. Hari itu saya sentuhkan sedikit, sesiapa yang ada kemampuan sehingga sampai dapat mensolatkan jenazah, maka berusahalah untuk mensolatkan. Khusus bagi orang perempuan, pengalaman saya tak kata orang perempuan, tapi pengalaman saya bila hadir ke tempat di mana solat jenazah didirikan, solat jenazah diadakan, dia dah jadi macam kebiasaan masyarakat. Solat jenazah tu seolah-olah hanya orang lelaki yang mendirikan solat jenazah. Seolah-olah, dia tak anggap macam tu, tapi seolah-olah bila solat jenazah tu hanya untuk lelaki saja. Nak cari orang perempuan yang juga nak solat jenazah, yang solat selalunya kalau orang tu anak kepada arwah mungkin. Tapi kalau anak kepada arwah pun tak solatkan jenazah, ni perempuan ni cerita ni, bukan lelaki. Lelaki satu hal lah. Kalau perempuan anak kepada arwah yang nak disolatkan pun tak solat. Dia sibuk menangis kat belakang. Dia sibuk kepada urusan menangis, dia tak sibuk pada urusan mensolatkan. Padahal urusan mensolatkan tu jauh lebih utama daripada dia menghabiskan masa urusan nangis tu. Nangis tu boleh-boleh saja kalau kena pada batasannya. Sedih tu boleh-boleh sahaja kerana Rasulullah juga mengalirkan air mata ketika wafatnya Ibrahim, anak baginda. Tetapi yang saya nak cerita tu kenaan dengan kesungguhan di kalangan kaum wanita dalam mengambil peluang ketika mana berada di tempat di mana jenazah nak disolatkan. Jadi kita sepatutnya seperti mana sebahagian jemaah lelaki yang lain, datang hadir ke tempat tersebut dengan persiapan, kalau boleh sudah ada wuduk, dengan persiapan, dengan pakaian yang memungkinkan kita solat dengan pakaian itu terus. Dan kemudian bila sampai, carilah peluang. Rasulullah bersabda, man syahidal janazata hatta tusalla alaiha. Siapa yang menyaksikan jenazah sehinggalah jenazah itu disolatkan, falahu qirat, maka dia akan dapat satu qirat. Wa man syahidaha, tetapi siapa yang menyaksikan jenazah, hadir ke tempat jenazah di mana kematian itu berlaku, di mana jenazah sedang diuruskan, hatta tudfana, dia hadir sampailah kepada ke perkuburan sehingga ditanam, falahu qiratani, maka dia akan dapat 2 qirat.
Dan kirat ni satu pahala yang besar. Satu kirat umpama sebesar gunung Uhud, kata Nabi. Dan Nabi umpamakan gunung Uhud bukan kerana semata-mata saiz fizikalnya, yang mana saiz fizikal Uhud tu pun memang besar, tetapi Uhud bila disebut bukan hanya melihat fizikal saja, tetapi value, nilai Uhud tu adalah syurga. Kerana Jabalun, salah satu hadis riwayat Imam Tirmizi, Uhud itu adalah bukit yang akan besok ditempatkan dalam syurga. Sebahagian ulama mengatakan ada beberapa perkara yang ada dalam syurga dipinjamkan sebentar ke dunia. Salah satu contohnya adalah Raudah. Raudah tu antara mimbar Nabi ke rumah Nabi, itu antara kawasan itu, antara perkara yang ada dalam syurga nanti diletakkan sementara di dunia. Contoh lain, Nabi kita sendiri sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu pasti ahli syurga. Orang pertama yang akan melangkah masuk syurga, orang yang paling tinggi sekali darjatnya di dalam syurga. Baginda dipinjamkan sementara ke alam dunia untuk kita mendapat faedah kebaikan rahmat dengan sebab perutusan baginda. Salah satu daripadanya ialah Gunung Uhud, Jabal Uhud. Sesuatu yang ada dalam syurga nanti ditempatkan Uhud itu, tapi dipinjamkan sementara di dunia bagi mereka yang mengetahui dan mengambil iktibar. Jadi kita mengambillah iktibar. Jadi Nabi mengumpamakan Uhud itu, maknanya pahalanya amat besar dan mudah-mudahan menjadi asbab kita ke syurga. Dan kemudian kemarin kita ceritakan tentang mengebumikan jenazah. Dia sebenarnya tidak ada kedalaman yang khusus, tidak ada pelebaran yang khusus. Cuma sebahagian ulama mengatakan minimum dia ditanam sampai ke tahap kedalaman sekira-kiranya tanah tak terhakis sehingga jenazah terkeluar, atau sekira-kiranya tidak memungkinkan binatang buas menggali-gali untuk makan mayat tersebut, atau sekira-kira bau mayat tu tidak dapat dihidu oleh orang yang berada di atas tanah. Maknanya dalamnya tu tak ada sampai bau keluar, tak ada sampai binatang boleh kais. Tapi sebahagian ulama bila menambah, kalau nak cantik, dia punya dalam dia sekira-kiranya lebih kurang 2 meter, 1 meter lebih 2 meter, lebih kurang setinggi seseorang berdiri ketika menurunkan jenazah. Baik. Sekarang lepas tu kita dah cerita solat, kemudian kita cerita dah. Hari ni kita nak tengok muka surat 71, iaitu keadaan di mana bila mayat itu dah digali, pada dasarnya bila sesuatu mayat itu sudah pun ditanam, pada dasar asalnya ialah haram untuk digali semula. Itu dasar asas dia. Haram untuk digali semula. Jadi tak boleh dah tanam lepas tu gali. Kerana nak tengok, kerana anak tak sempat sampai lebih awal, dah tanam lepas tu anak pun ngam-ngam sampai. Digali semula sebab nak bagi peluang. Bila dah gali tu bila dah tanam, jawapannya tidak boleh lagi digali semula. Kecuali ada beberapa keadaan. Keadaan yang dibolehkan secara syarak mayat itu digali semula. Hari ini insya-Allah kita tengok serba ringkas tentang perkara tersebut, dan kita akan berpindah pula kepada tambahan yang ditulis oleh pengarang, iaitu berkenaan dengan wuduk. Wuduk, kalau kita minta tolong orang wudukkan kita macam mana? Baik, kita tengok muka surat 70. Qala al-musannifu rahimahullah, berkata pengarang rahimahullah, wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain, dan mudah-mudahan beliau banyak memberikan manfaat, Allah banyak memberikan manfaat kepada kita dengan sebab beliau di dunia dan akhirat. Faslun fima yunbashu lahu al-maitu. Yunbashul maitu li arba'i khisalin lil ghusli idza lam yataghayyar wa li tawjihihi ila al-qiblati wa lil mali idza dufina ma'ahu wa lil mar'ati idza dufina janinuha ma'aha wa amkanat hayatuhu.
Baik, lihat maknanya di sebelah. Apa kata pengarang? Baik, fasal digali mayat itu dengan 4 tujuan. Maknanya keadaan dibolehkan untuk gali semula kubur. Keadaan mana yang boleh, yang membolehkan kita ni gali semula mana-mana kubur? Ada 4 keadaan. Yang pertama, dia pada dasarnya 4-4 ni, walaupun dibolehkan pada 4 keadaan ni, tapi pada dasarnya kalau kita nak gali juga, dia kena ada beberapa perkara yang tetap kena jaga. Nombor 1 ke, nombor 2 ke, nombor 3 ke, nombor 4 ke, kita memang kena jaga. Jaga di antaranya ialah supaya jasad ataupun mayat yang kita gali tu mestilah dalam keadaan dihormati. Mayat itu mesti dalam keadaan dihormati. Maknanya kalau gali tu gali dengan baik supaya jangan sampai menghancurkan jasad yang mungkin baru 1 jam, mungkin baru separuh hari dikebumikan. Jadi kena jaga dengan elok lah. Baik, sekarang ni nak gali. Nombor 1 kerana apa? Kerana hendak memandikannya. Lil ghusli, kerana nak memandikannya. Kenapa? Dengan syarat idza lam yataghayyar, apabila mayat itu masih belum berubah lagi. Baru gali setengah hari, baru dia dikebumikan setengah hari ataupun suku hari, tiba-tiba dapat berita apa? Dapat berita sebenarnya mayat itu belum dimandikan atau mayat itu belum ditayamumkan. Ada situasi tertentu seperti keadaan COVID-19 pada saat ini, mayat ditayamumkan. Jadi salah satu daripada 2 tak ada, memang belum mandi, memang belum ditayamumkan. Maka jawapannya ialah mayat itu nanti perlu digali kerana belum dimandikan. Tapi dengan catatan jika jasad mayat tersebut dia belum berubah. Jika jasadnya belum berubah. Kemudian nombor seterusnya kita lihat di situ, nombor 2 ialah kerana nak menghadapkan mayat itu ke arah kiblat jikalau sebelumnya ditanam tanpa menghadap ke arah kiblat. Di antara perkara yang wajib orang yang menguruskan jenazah ni ialah ketika dia tanam mayat tu, mestilah mayat itu dihadapkan ke arah kiblat. Liang ni, lahat ni, kubur ni, kita boleh pecah kepada 2 keadaan tu. 2 bentuk, 2 keadaan pula, 2 bentuk. Ada satu jenis kubur nama dia lahat. Lahat ni, dia punya kubur dia dia punya kubur dia yang afdal lahat. Kubur dia macam ni, lubang turun ke bawah kan. Kemudian kat tepi tu dia ada macam korek sikit. Dia macam ada korek sikit, ruang sikit. Maknanya kalau daripada sisi tepi tu seolah-olah kubur tu bentuk L. Dari sisi tepi. Dari sisi atas tak nampak. Dari sisi tepi, kalau kita duduk di bahagian tepi tanah, kalau dari sudut tepi dia macam bentuk L. Maknanya dia masukkan jenazah tu ke dalam kubur, kemudian nanti dia ngadapkan ke arah kiblat, dia masukkan sikit ke dalam bahagian L yang lubang tu ada ke dalam sikit. Itu jenis yang macam tu namanya ialah lahat. Namanya lahat. Jadi lubang kubur tapi namanya lahat. Itu yang paling bagus sekali ya. Kalau tanah tu tak lembik, kalau tanah tu tak berair, kalau tanah tu jenis yang memungkinkan untuk kita seluk sikit ke dalam tu, kita cangkulkan sikit supaya dia ada ruang sikit ke tepi gitu. Jadi kita turunkan mayat baring begini, kemudian kita ngadapkan ke arah kiblat, kita masukkan dia ke dalam nama dia kawasan tu. Nama dia lahat. Kemudian letakkan ketulan tanah sebagai untuk sendal di bawah sunat, dia letak bawah kepala dia, sebab kita akan menghadap dada dengan muka kita akan menghadap ke arah kiblat.
Sebab itulah sebahagian ulama kita menekankan ketika kita tidur kan, ketika kita tidur antara posisi terbaik kita ialah mengiring sebelah kanan. Mengiring sebelah kanan. Ada sebahagian pengkaji mengatakan dia menunjukkan kepada kesihatan urusan jantung kita. Jantung kita lebih kepada sebelah kiri. Jadi bila kita menekan, membaring di bahagian lambung kanan kita itu, memberi satu suasana kerehatan dan ketenangan kepada jantung kita dalam memproses, menjalankan fungsi dia ketika kita dalam keadaan berbaring, tidur. Ada sebahagian pengkaji melihat dari sudut macam tu. Dari satu sudut yang lain, tidur dalam posisi itu mengingatkan kita tentang kematian dan penghujung kehidupan kita. Jadi ada faedah juga kita tidur dalam posisi yang sedemikian. Nabi dalam kebanyakan ketika memang macam itulah cara tidurnya Nabi SAW. Baik, lagi satu lubang kubur ni, nak cerita orang gali-gali kan, gali. Lagi satu dia nama liang lahat dia, nama dia Syak. Syak ni maknanya dia gali kubur. Nak cerita pun masing-masing pernah tengok tak? Selalunya jemaah perempuan kadang tak dapat tengok dekat, betul tak? Yang saya perasan lah, kecuali kalau dia datang awal. Dia datang awal ataupun ketika dia datang ziarah kubur saja, tiba-tiba tengok ada beberapa orang tengah bekerja gali kubur. Jadi dia pun datang nak tengok. Dia tengok, dia dapat tengok lah. Dia dapat tengok. Liang kubur tu macam ni, sampai petak bawah gini, dia ada lubang kecil sikit tengah. Kalau kita sebut bahasa kita parit. Dalam bahasa Arab dia sebut syakun. Maknanya dia ada liang kecil sikit tengah macam tu. Dia macam betuk gini, lepas tu ada kecil sikit. Kecil dia. Jadi kebiasaannya tapi kalau kita datang, masa tu orang dah ramai, kerumun, biasanya yang dekat-dekat keliling situ kebanyakannya orang lelaki. Itu cerita dia. Jadi kalau kita nak peluang tengok, dia buat cara lahat ke cara syak, antara salah satulah. Dua-dua boleh, tak ada masalah. Dia yang mustahak tanam aja. Yang mustahak tanam ni cerita keadaan dia. Jadi saya tengok selalunya kalau ahli keluarga saya, kalau yang perempuan dia tak dapat tengok. Tapi kalau yang lelaki biasanya sebelum jenazah sampai, yang dah naik motor dah sampai dulu. Orang pecut dulu, dia dah pergi tengok, dah kenal-kenal dengan orang situ, dah bagi salam apa semua. Dia pun tengok dekat kubur tu, dia nampak, dia nampak kubur tu ke bawah. Kemudian tepi tu dia ada macam keruk sikit lah. Kalau saya panggil keruk sikit lah. Kita tengok, ini style lahat lah. Maknanya dia turunkan jenazah, papan dah turun. Kemudian dia letak jenazah tu, dia baringkan jenazah. Kemudian papan dia angkat, diuluh. Okey, papan angkat. Sebab antara perkara yang makruh kata ulama, mengebumikan dengan keranda sekali tu pada dasarnya makruh. Cuma kalau ada sebab, contohnya tanah tu air banyak sangat ke, ataupun tanah lembik sangat, bila angkat je tanah runtuh, bila sekat dinding-dinding kubur runtuh lagi, ataupun air keluar banyak. Itu mungkin ada sebab-sebab yang lain yang memerlukan kepada keranda, masuk dalam keranda untuk ditekan, masuk ke dalam cepat-cepat tindih dengan tanah. Itu mungkin ada hal-hal yang tertentulah. Sebab saya pernah pergi kat tempat dikebumikan jenazah, tempat tu memang tempat berair. Dia dekat dengan sungai, satu lagi dekat dengan laut. Jadi ceritanya gitu bang, begitu. Jadi selalunya dia buat dalam tu, daripada kubur tu biasanya saya tengok setinggi orang berdiri . Jadi kalau orang tu tinggi dia 1.6 1 meter 6, ataupun kita sebut 160 cm. Kalau macam saya ni lebih kurang tinggi saya 168. Maknanya 168 ke 2 meter, katalah 170 lah, tambah 30 cm. 30 cm ni satu pembaris panjang kan, 30 cm maknanya kira-kira 2 meter lah selalunya. 2 meter ke dalam, kemudian dia keruk sikit tepi. Lebar tak kisah, sekira-kira selesa untuk mayat masuk, dan ada 3 orang yang boleh peluk turun lah. Kalau cukup-cukup lebar dia untuk mayat, siapa nak berdiri masukkan mayat?
Dan mayat ni kita hormati dia, kita turunkan dia, kepala tu diturun. Maknanya kita tak ada lipat-lipat ke gulung-gulung badan dia, taklah. Maknanya hormat. Jadi diturunkan dengan papan dia tu supaya dia seimbang. 3 orang paku papan, orang ulu, 3 orang peluk itu turun ke bawah, letak saja jenazah. Kemudian dia settingkan muka dia menghadap ke arah kiblat, jadi turun saja, terus dibaringkan tam. Terus letak menghadapkan ke arah kiblat. Kemudian disendalkan belakang ni, diletakkan kepal tanah tu, letakkan tu support dia supaya tu sebelum tanah yang lain nanti kemudian diturunkan, sikit-sikit diturunkan, disendal supaya posisi jasad mayat tu menghadap ke arah kiblat. Tapi kalau mayat tu dah tanam, tiba-tiba dah ke bumi, lepas ke bumi baru tahu bahawa tak ngadap kiblat. Tersalah, kepalanya patut masuk sini, ngadap ke arah kiblat. Rupanya kiblat bukan sini, kiblat sebelah sini, patutnya ngadap sini. Jadi bila dah tersalah, sekiranya jadi maknanya perlu untuk digali semula, untuk mengeluarkan mayat tu untuk dihadapkan ke arah kiblat. Biasanya berlaku tu kat mana dulu? Dulu biasanya berlaku dekat tanah-tanah persendirian. Dikebumikan dekat tanah-tanah persendirian. Benda tu pernah berlaku. Tapi kalau suasana kita pada hari ini, di tempat kita lah, yang kebanyakan jenazah tu dikebumikan di tanah perkuburan yang memang kaum muslimin ramai, insya-Allah biasanya untuk sampai tersilap tak menghadap kiblat tu, dia punya kemungkinan tu agak tipis lah. Dia punya kemungkinan sebab orang yang dekat kubur, yang tukang gali, dia tahu kiblat mana. Orang yang datang ziarah, penduduk sekitar situ pun tahu arah kiblat kat situ. Dia pernah datang kubur menghadap situ. Dan biasanya ramai yang tahu arah kiblat yang tertentu. Dan kalau kita lihat di sebahagian kubur-kubur tanah perkuburan yang baru di kawasan Selangor dan sebagainya, saya nampak dia siapkan terus signboard kiblat. Dalam satu kawasan area begitu, dia letakkan satu tanda kiblat. Nanti satu kawasan yang sebelah sana, mungkin kawasan A ke B, dia namakan nama kawasan tu, maka dia letakkan satu lagi tanda arah kiblat. Jadi itu membantu seseorang jugalah. Kalau orang yang tak pernah datang, dia tak tahu arah kiblat mana, maka itu serba sedikit memberi panduan dan juga satu bantuan. Cuma untuk mengiringkan, ketika nak iringkan jasad tu, bila nak badan mayat tu nak sebelah rusuk kanan tu, nak baringkan dia ngadap kiblat, ada sebahagian ulama mengatakan ketika itu kita baca dengan satu bacaan Bismillahi wa ala millati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Bismillahi wa ala millati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Bismillahi maknanya dengan nama Allah. Wa ala millati Rasulillah, wa ala maknanya di atas agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya dengan nama Allah atas agama Rasulullah. Dengan nama Allah atas agama Rasulullah. Jadi bila letak mayat tu, letak je rusuk sebelah kanan, Bismillah wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dengan nama Allah, dengan atas agama Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi masa tu, dan kita ada sebahagian ulama menyatakanlah dalam kitab I'anatul Talibin, sekiranya dikatakan sekiranya lah masa mayat tu nak diturunkan masuk kat dalam kubur tu, tiba-tiba masa tu berkumandang azan. Orang tengah sibuk kan, tengah sibuk kubur kan, lepas Zuhur mungkin dah bawa sembahyang apa semua, sekali dah sibuk, dah sampai kubur, tengah nak kebumikan, masuk je liang lahat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah, dah masuk azan asar punya. Jadi sekiranya sebahagian dalam kitab, antaranya kitab I'anatul Talibin, kalau masuk je mayat dalam kubur, tiba-tiba berkumandang azan, mungkin dari masjid, mungkin dari surau, mungkin kawasan situ ada orang nak sembahyang, dia laksanakan azan, maka di antara fadilat kelebihan dia, mudah-mudahan diharapkan, maka dia akan diringankan
daripada persoalan-persoalan ujian di alam kubur. Jadi untunglah jenazah tu dari segi sudut pandang yang positif lah. Mudah-mudahan. Jadi yang penting dada dengan muka menghadap kiblat. Rusuk kanan sunat. Kalau rusuk kiri kata ulama makruh. Tapi biasanya insya-Allah lah. Dada dan muka kena menghadap kiblat. Jika mayat tak menghadap kiblat, maka dia wajib gali semula dengan syarat mayat tu belum berubah lah. Ataupun dengan kata lain belum busuk lah. Tapi kalau dah berubah, dah busuk, dah seminggu, dah 2 minggu, baru tahu, baru teringat, baru dapat viral yang mana mayat tu tersalah tak menghadap kiblat, ya sudahlah. Sudahlah. Tapi zaman sekarang ni, dari segi hal ini, dari segi teknikal je, mesti dapat kebenaran pihak berkuasa. Setahu saya lah, antaranya 2 pihak ni kena tahu. Yang pertama polis, yang kedua adalah Jabatan Mufti ataupun Jabatan Agama. Lepas tu disusuli dengan pihak lain. Kita tak boleh buat benda ni sendiri. Itu dah tersilap rasa nak gali semula. Malam-malam pergi sendiri, ajak kawan-kawan gali. Tak boleh. Tak boleh. Jawapan dia tak boleh. Dia bukan boleh suka-suka sendiri macam tu je. Baik. Kemudian kita tengok sebab yang ketiga. Sebab yang ketiga ialah kerana nak mengambil harta. Bolehnya gali kubur tu sebab nak mengambil harta apabila hartanya ditanam bersama dengan mayat. Hartanya ditanam bersama dengan mayat. Ada orang, dia tu harta dia ditanam bersama dengan mayat. Mayat terbawa sekali harta dia. Mayat terbawa sekali dia punya apa? Dia punya harta dia. Contohnya, jika ada harta yang dikuburkan bersama dengan mayat, berkubur dengan sama mayat, sama ada harta waris dia ke ataupun harta orang lain ke, walaupun sedikit, walaupun orang tu tak menuntutnya, tetapi orang tu tidak lagi memaafkan dia, maka jawapan dia mayat dia perlu digali. Contohnya mayat tu sebelum mati dia telan sesuatu benda contoh kan. Dia telan emas orang tu. Harta dia ada tu. Dimasukkan dalam mulut, tiba-tiba mati contoh. Orang tak tahu, dia kata member saya dia mati sebab dia tercekik saya punya cincin emas tu dia nak telan. Maka dia mati. Rupanya dia mati dalam mulut dia ada lagi tu. Maka harta tu mesti dikembalikan. Jika mayat tertelan harta miliknya sendiri atau orang lain dan tidak dituntut, kalau tak dia telan dia punya sendiri ataupun orang lain, orang tak tuntut, tak minta, maka tak perlulah mayatnya digali. Apabila orang tersebut tuntut, barulah wajib digali dan dibedah tubuhnya untuk diambil dan diserahkan harta tersebut kepada pemiliknya. Ini kalau berlakulah kes-kes yang agak pelik. Dia geram dengan orang tu, dia nak curi harta orang tu dia takut orang tu tahu, dia ambil orang tu punya barang, cincin emas ke apa, dia telan. Rupanya ketika dia nak telan cincin tu penuh perasaan. Ada ke Ustaz orang sampai perangai macam tu, nak curi telan cincin orang? Ya Allah, zaman dulu dah ada orang yang buat perangai pelik-pelik, zaman sekarang juga ramai orang buat pelik-pelik. Ramai orang buat pelik-pelik. Ramai. Baru-baru ni berlaku kat negara kita kan, pecahkan cermin kereta isteri dengan anak sendiri. Pecahkan kereta, tarik cermin tu sampai rentap sampai pecah pun boleh juga. Macam-macam. Sebelum ni pernah berlaku, orang dia nak curi jam Rolex, padahal dia tersalah tengok jam tu bukan jam original. Dia datang, ni cerita peragut ni, dia datang kat orang tersebut, dia tetaknya tangan orang tu, dia bawa lagi tangan orang tu. Pun pernah berlaku. Jadi manusia ni bila hilang pedoman ni boleh saja berlaku. Ceritanya sama ada jenayah atau apa. Kalau perkara tu tersebut berlaku, dia telan harta orang tu, kemudian orang tu tak sempat beritahu, ataupun dia tak tahu orang tu lepas curi mati. Dia tak tahu. Tapi lepas tu baru dia dapat tahu, rupanya orang tu mati dengan sebab menelan harta dia. Orang tu dah ke bumi dah ke bumi dah. Dia kata, dalam perut dia tu ada sebenarnya saya punya cincin. Dapat cincin emas contohlah. Dia telan ke situ, dia tuntut, dia nak. Maka ketika itulah barulah dibolehkan untuk menggali. Yang keempat,
keempat, yang keempat di antara sebab yang membolehkan seseorang mayat itu digali ialah ni perempuan ni, iaitu untuk apa? Lil mar'ah, untuk seorang perempuan. Idza dufina, ketika mana dia ditanam, janinuha ma'aha, dalam keadaan janinnya, janin itu ada dalam perut dia. Wa amkanat hayatuhu, yang mana banyak bukti dan faktor menunjukkan ada kemungkinan janin tu masih hidup. Bila ada petunjuk-petunjuk yang ini, nanti pasti akan dirujuk kepada pakar kesihatan, dirujuk kepada orang-orang yang mahir dalam ilmu perubatan untuk menentukan kalau dia baru ditanam berapa tempoh jam selepas daripada itu janin masih lagi ada kemungkinan hidup. Kalau ada kemungkinan hidup, maka jawapannya boleh digali semula. Janin itu dia ada syarat-syarat dia lah. Antaranya mesti ada kemungkinan janin tu terus hidup lepas dibedah daripada perut ibunya. Nak bongkar ni, ada tak kemungkinan-kemungkinan tu? Pakar perubatan lah yang kena berikan statement, penjelasan, kenyataan. Yang kedua, dengan syarat janin tu yang dalam perut mayat tadi yang dah ditanam tu, mestilah umur dia atas daripada 6 bulan. 6 bulan atau lebih lah. Sebab 6 bulan, jika tidak ada kemungkinan untuk selamatkan janin tu, mayat ibu tu tak boleh dibedah, tetapi dibiarkan tanpa dikubur dulu dan kemudian ditengok janin tersebut meninggal dunia. Kalau dia meninggal, maka dikuburkan bersama ibu tersebutlah. Baik, cuma dalam beberapa kitab ulama yang lain seperti kitab Nailur Raja, dia tambah sikit lah beberapa sebab lain yang membolehkan kubur itu digali. Selain daripada 4 ni, yang 4 ni kita dah sedia maklum, ada syarat-syarat dia. Yang pertama, kalau mayat tu belum mandi lagi, tiba-tiba dah dikuburkan, baru dapat tahu mayat belum dimandikan atau ditayamumkan, satu. Yang kedua, kita mungkin terfikir tau, takkanlah tak ada orang perasan, kan? Kita akan fikir macam tu kan, takkanlah tak ada orang perasan mayat tu belum mandi. Ini sukar nak berlaku kalau mayatnya 1 orang. Tapi kalau dah mayat 100 orang, mayat runtuhan 60 orang, kalau mayat COVID-19 300 orang, sekali mati 50 orang, sekali mati 40 orang, sekali bila dah ke bumi, tiba-tiba bahagian teknikal, bahagian forensik, bahagian apa buat statement, kenapa awak angkat mayat nombor 30? Kenapa? Mayat 30 saya belum tayamumkan lagi. Betul awak tak tayamumkan? Memang tak. Saya buat catatan, saya ada gambar. Setiap yang saya dah tayamum, yang dah begini, saya dah buat catatan. Ni nombor 1, nombor 2, nombor 3. Saya check in pukul 7 pagi tadi. Saya bertugas, tim saya 7 sampai 2 petang. 7 sampai 2 petang, saya dah settlekan setiap mayat. Semua ada laporan. Gambar 1, gambar 2, gambar 3. Dan memang tim kami dalam perancangan kami memang tangguhkan mayat 30. Kerana begini. Memang kami tak tayumkan. Tapi tim yang kafan dah kafankan. Kenapa dia kafankan? Kan kita belum letak tag. Contohlah, ni contoh macam mana memungkinkan orang yang ditanam rupanya belum mandi ataupun belum tayamum. Rupanya dah ambil sekaligus semua disolatkan. Contohnya. Itu contoh keadaan sajalah. Nombor 2, kerana mayat itu tak menghadap kiblat. Nombor 3, kerana mayat itu ada bersama dengan dia harta. Harta orang lain, harta waris dan sebagainya. Yang keempat, kerana mayat tu mayat perempuan, di dalam perutnya ada janin yang memungkinkan janin tu masih dalam keadaan mungkin boleh diselamatkan ataupun kita sebut wa amkanat hayatuhu, yang memungkinkan dia tu masih hidup janin tu. Ada ulama tambah sebab-sebab lain yang boleh digali. Contohnya kubur dia ditanam di tanah yang dicuri. Dia tanam tapi kat tanah orang. Tanah tu dia curi, ditukar nama dia. Tapi bila dah mati baru tahu. Rupanya dia ditanam di tanah yang dia curi tanah tu. Dia tukar dokumen ke apa, dia curi tanah tu. Terpaksa mayatnya dikeluarkan. Atau dikafankan dengan kain yang dicuri. Dia kain kafan tu kain yang dicuri. Dan tuan dia tak memaafkan dan tak menghalalkan dia. Tuan kain tu kata, mana kain aku kat sini ni? Aku dah hilang dah. Mana dia curi? Rupanya dia buat kain kafan. Dah tanam dah jenazah.
maka kena gali semula sebab empunya kain kafan tu tidak menghalalkannya. Maknanya tidak memaafkan orang tu yang mencuri. Contohlah, ni contoh benda yang boleh saja berlaku. Ulama kita nyatakan contoh. Contoh lain, jika bimbang orang-orang kafir yang dikuburkan di tanah haram, ataupun jika bimbang kawasan itu dilanda banjir, maka mayat bolehlah digali semula. Digali semula. Saya teringat sebab bapa ayah saya pernah buat galian semula kubur. Jumlahnya banyak, makan masa tahun juga untuk selesaikan. Tak silap saya 1,000 kubur juga dekat kawasan Kota Tinggi sana, Pengerang. Sebab kawasan tersebut ada beberapa sebab lah, yang mana sebab-sebab tersebut diluluskan oleh pihak jawatan kuasa mufti, Jabatan Mufti, untuk digali semula dan dipindahkan ke satu tempat yang lain. Jadi galilah. Gali. Dan cabaran menggali tempat yang tempat yang sudah ditanam mayat ni tak sama dengan menggali kosong untuk memasukkan jenazah. Kerana kerja menggali semula ni lebih rumit. Kita nak tahu batu nisannya, orangnya, dia punya bentuk fizikal kubur, saiz berapa lebar kita nak gali. Mungkin batu nisan yang ke atas tanah dah bergerak, dah beralih. Jadi mungkin posisi dia tak begitu tepat dengan mayat yang ada kat dalam ni. Belum cerita lagi sampai tiba-tiba jumpa dah tinggal tulang saja. Kebanyakan tulang semuanya berwarna kehitam-hitaman, kecoklat-coklatan. Tapi kadang-kadang ada situasi keadaan tertentu mengeluarkan bau-bau yang tertentu. Pengalaman ayah saya menggali, dia kata ada juga mayat yang bila sampai saja jejak ke tulangnya, tiba-tiba keluar satu bau yang amat harum dan wangi. Ada juga. Mungkin itu menjadi satu isyarat yang baiklah tentang keadaan jenazah itu. Baik, kita pergi kepada fasal yang kedua, muka surat 70 di bahagian bawah. Qala al-musannifu rahimahullah, berkata pengarang yang dikasihi oleh Allah, wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini, dan semoga Allah memberikan banyak manfaat kepada kita dengan sebab ilmu beliau di dunia dan akhirat. Itu sebahagian guru kami kalau masuk kepada bacaan seterusnya, nas yang seterusnya, teks seterusnya, saya baca macam tu. Sebahagian guru kami lah. Dia kata apa? Qala al-musannifu rahimahullah, berkata pengarang yang dikasihi oleh Allah, wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin, dan semoga Allah memberikan kita banyak manfaat dengan sebab ilmu ni, pengarang punya ilmu ni, fid daraini, dalam urusan dunia kita dan urusan akhirat. Fid daraini tu maknanya di dua dar. Dar tu maknanya di dua alam kita. Kita ada alam dunia yang kita nak dapat manfaat, kita nak yang ilmu kita guna ni juga manfaat untuk alam akhirat kita. Kita nak dua-dua. Amin tu maknanya perkenankanlah. Perkenankanlah. Baik, kita lihat fi hukmil isti'anati. Al-isti'anatu arba'u khisalin mubahatun wa khilaful awla wa makruhatun wa wajibatun. Kita lihat dulu dia punya terjemahan sebelah kanan. Hukum minta tolong orang ketika berwudu. Kita minta tolong orang ambilkan air ke, minta tolong orang jiruskan dekat tangan kita ke, minta tolong orang supaya tadahkan air ke, minta tolong. Jadi hukum minta tolong orang ketika nak berwuduk, minta tolong orang ni pun ada hukum dia. Pada dasarnya wuduk ni kita disuruh sendirilah. Jirus air tu buatlah sendiri, tolong angkatkan air tu buatlah sendiri. Kan contohnya kalau dia ambil air dari satu tempat ke satu tempat lah, kalau pipe tinggal bukalah sendiri. Kalau dia tuang jirus pakai botol ke pakai spray lah sendiri. Pada dasarnya wuduk tu ibadah tu kita buatlah sendiri. Tapi kalau dia nak minta tolong orang juga, maka ada beberapa hukum. Yang pertama, hukumnya harus. Nanti ada cerita masa bila minta tolong orang dalam bab wuduk ni, hukum dia harus. Maknanya boleh saja kalau nak minta tolong. Minta tolong yang mana? Tuangkan ke, jiruskan ke, ambilkan air ke, bukakan pipe ke apa. Nanti kita tengok bawah.
Yang kedua, hukumnya adalah khilaful aula. Khilaful aula tu maknanya apa? Menyalahi yang lebih utama. Yang lebih utama buat sendiri. Tapi bila minta tolong, menyalahi yang lebih utama. Contoh. Apa hukum orang lelaki, orang perempuan pakai baju yang agak sempit, ketat? Sebahagian ulama mengatakan hukum dia makruh. Selama mana dia menutup warna kulit dan selama mana dia tidak menampakkan warna kulit lah, menutup warna kulit dan menutup aurat. Kadang pakaian tu dia menutup aurat, tapi tak menutup, dia menutup sempadan aurat, tapi tak menutup warna kulit. Maknanya transparent, tak boleh juga. Ataupun mungkin tidak transparent, warna hitam, tapi tak menutup aurat. Ada ruang-ruang yang terbuka, tak boleh juga. Tapi kalau dah tutup sempadan aurat, dah tutup warna kulit, cuma pakaiannya ketat. Pakaiannya agak fit lah, dia bukan ketat lah, fit lah, kita sebut fit. Maka sebahagian ulama mengatakan hukum dia makruh. Hukum dia makruh. Baik, kalau lelaki pula pakai ketat, apakah macam mana pula? Ada sebahagian ulama mengatakan lelaki kalau pakai ketat, hukum dia macam nombor 2 tu, khilaful aula, menyalahi yang lebih utama. Maknanya yang lebih utama, janganlah pakai fit-fit, pakai biasa saja. Tak terlalu gedoboh ataupun kita sebut berlabuh-labuh ataupun kita sebut terbesar-besar begitu. Tapi pada masa yang sama taklah terlalu mengetat fit begitu, tapi sederhana pakaian gitu kan. Kalau pakai ketat bagi lelaki, ada sebagian ulama kata menyalahi yang lebih utama. Itu maksud dia dulu. Kita ambil maksud dia dulu. Nanti bawah ada cerita. Baik, yang ketiga, bila kita minta tolong orang wuduk ni, ada keadaan hukumnya jadi makruh. Sebenarnya apa cerita? Kenapa ada sampai 4? Dia macam ni lah, macam orang berkahwin. Orang berkahwin, apa hukum berkahwin? Pada asalnya dia sunat. Sunnah Nabi yang hukum dia sunnah. Bagus berkahwin. Tapi hukum berkahwin ni boleh jadi haram. Sekiranya dia ni jenis yang tidak ada pendapatan, tidak ada kemampuan, pada masa yang sama mempunyai sifat bengis, sifat panas baran yang tak boleh dia kontrol dan penghisap dadah. Ketika itu berkahwin untuk dia, hukum dia jadi haram. Kemudian hukum kahwin boleh jadi wajib. Kepada siapa? Contohnya kepada orang yang dah ada kemampuan, ada keinginan dan mempunyai kemampuan untuk berkahwin. Dan dia tidak memudaratkan pasangan dia. Maknanya dia bukan jenis isap dadah, bukan jenis panah baran, bukan jenis tukang kaki pukul, bukan. Ada kemampuan. Dan dia ada keinginan yang kuat untuk mencintai ataupun berhubungan. Maka orang yang ada keinginan begitu, dahlah keinginan dia tak boleh nak kontrol. Duit pula banyak. Orangnya pula dalam keadaan tidak memudaratkan orang lain. Orang yang macam ni, mungkin bagi dia dah sampai tahap wajib kahwin. Ada orang yang mungkin makruh dia kahwin. Dia ada keinginan, tapi duit tak ada. Jadi jangan kahwin dululah. Habis nak buat apa? Buat tak tahu aje lah. Buat tak tahu tu maknanya berpuasa. Nabi Rasulullah pernah panggil kan? Ya ma'syarasy syabab, wahai orang muda, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Siapa di kalangan kamu yang mampu kahwin, maka berkahwinlah. Tetapi siapa yang tak mampu berkahwin, fa'alaihi bis-shaum. Hendaklah dia Nabi kata siapa yang mampu kahwin, berkahwinlah. Fa innahu ahsanu lil faraji. Sebab itu boleh menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Nabi yang cakap. Kahwin dapat jaga pandangan elok sikit, dapat jaga kemaluan supaya keinginan tu dapat dialurkan kepada tempat yang halal. Tapi kalau tak mampu, Rasulullah kata fa'alaihi bis-shaum. Maka hendaklah dia berpuasa. Fa innahu lahu wija. Sebab puasa tu jadi benteng. Dia ada keinginan, tapi duit tak ada. Makruh kalau dia kahwin. Sebab dia tak memudaratkan. Dia bukan kaki pukul, bukan isap dadah, bukan kaki bantai. Tak memudarat. Cuma kalau dia kahwin dengan tak ada kemampuan, sianlah orang tu. Kesianlah wanita tersebut. Payahlah dia. Nanti awak pun hidup susah. Makruh. Tapi kalau kahwin juga, hukum dia sah tak?
sah saja. Sah saja. Itulah cerita dia. Jadi dengan catatan seperti itulah. Jadi hukum kahwin, punya pecah 5, tengok keadaan. Lama juga sebelum ni kita pernah juga belajar dulu apa hukum baca bismillah. Kadang-kadang hukum baca bismillah jadi wajib. Masa bila? Ketika baca Fatihah dalam solat. Kadang-kadang bismillah jadi sunat. Masa bila? Masa kita nak menuntut ilmu. Kadang-kadang Fatihah tu jadi makruh. Masa bila? Masa dalam tandas. Kadang-kadang Fatihah jadi baca bismillah, Fatihah pula. Kadang-kadang baca bismillah jadi makruh. Masa bila? Masa dalam tandas. Kadang-kadang baca bismillah tu jadi haram. Masa bila? Masa nak buat perkara dosa. Nak minum arak, baca bismillah. Haram hukum dia. Minum haram, baca bismillah pun dosa. Bukan kerana bismillah, kerana keadaan orang yang membaca. Kita kena faham tu. Jadi sekarang ni nak minta tolong orang wuduk. Kadang-kadang hukum dia harus, kadang-kadang khilaful aula, kadang-kadang hukum dia makruh, kadang-kadang wajib minta tolong orang. Masa bila pula wajib minta tolong orang untuk ambilkan air untuk kita wuduk? Okey, baik. Kita tengok bahasa Arab dia bawah muka surat 70. Fal mubahatu hiya taqribul ma'i wa khilaful aula hiya sabbul ma'i ala nahwil mutawaddi'i wal makruhatu hiya liman yaghsilu a'dha'ahu wal wajibatu hiya lil maridi indal ajzi. Baik. Bila harus kita minta tolong buat wuduk? Harus kalau kita minta tolong sekadar untuk dekatkan air. Bang, bang, jauh sangatlah tempayan tu, angkatkan ke sini sikit bang. Harus saja ya. Sebab cuma nak dekatkan, bukan suruh jirus, cuma nak dekatkan. Saya nak pakai ni, ambil wuduk ni. Kak, Mak Haji, tolong tarik sikit. Tarik sikit beledi. Ada orang sebut beledi. Saya sebut baldi. Sebut beledi. Ambil seretkan sikit beledi tu ke sini. Maknanya harus sajalah. Sebab tujuan dia cuma nak dekatkan air saja. Baik. Yang kedua, khilaful aula. Khilaful aula adalah apabila seseorang itu minta tolong tuangkan air ke atas anggota orang yang mengambil wuduk. Saya panggil satu orang, boy, sini boy, tolong abang jap. Tolong apa bang? Kau tolong siram sikit, abang nak ambil wuduk ni. Kau tolong siram sikit. Tolong siram sikit, abang nak ambil wuduk ni. Kau siram okey. Jap, sabar. Semuka, kau tolong siram sikit tangan abang ni. Tolong kau tolong ni. Kalau tolong tuangkan air ni ke anggota wuduk saya ni yang orang berwuduk, kata ulama khilaful aula, menyalahi yang lebih utama. Maknanya yang lebih utama yang mana? Buat sendiri ya. Yang lebih utama buat sendiri. Kenapa? Yang pertama sebab Nabi selalunya ambil wuduk sendiri tanpa bantuan orang lain. Yang kedua, kata ulama, sebab boleh nak tanya. Kalau OKU? OKU cerita lain lah. OKU nanti dia masuk nombor 4. Alright. Yang namanya wajib tadi. Jadi dia ceritanya dia kata, alamak, kalau kenapa menyalahi yang lebih utama? Sebab nak menunjukkan ada orang tolong siram kat aku. Kata ulama tu nama dia tana'um. Maknanya nak bersenang-senang. Maknanya tak nak tuang sendiri. Orang tuang kat tangan aku. Jadi maknanya lebih kepada dibimbangi, membawa kepada rasa takabur lah. Rasa macam maknanya. Yang ketiga kata ulama sebab boleh mengurangkan pahala. Sebab dia satu amal ibadah ni lagi susah kita buat, sebenarnya lagi besar ganjaran. Ada orang dia semayang senang tau, ambil wuduk dah terus pergi semayang. Ada orang nak pergi bilik air, ya Allah, dia turun katil tu, azabnya ya Allah. Kemudian jalan satu, alhamdulillah, bila sampai bilik air tu syukur sangat. Payah dia. Orang yang macam ni gandaan pahala dia besar. Sebab dia nak buat satu solat tu punyalah payah. Dia boleh, dia mampu. Cuma dia punya berat dia lain sikit. Jadi yang bagusnya kita sendiri. Kalau suruh orang silam, taklah haram. Tapi khilaful aula. Menyalahi yang utama. Baik. Yang ketiga nama dia makruh. Makruh maknanya apa? Masa bila makruh meminta orang lain untuk membasuhkan anggota dia. Kalau saya suruh orang tu sendiri untuk saya sendiri, ada ulama kata makruh.
Yang khilaful aula, kita suruh kepada orang untuk wudukkan pada orang. Contohnya ginilah. Apa bezanya Ustaz nombor 2 dengan nombor 3? Nombor 3 untuk peribadi, nombor 2 untuk orang lain. Itu beza dia. Situasi sama. Situasi sama. Yang saya contoh tadi, situasi sama. Tapi beza nombor 2, nombor 3 ni, saya suruh A tuangkan pada B, masuk nombor 2. Kalau saya suruh A tuangkan untuk saya, maknanya itu masuk dalam kategori nombor 3, makruh. Buatlah sendirilah. Buatlah sendiri. Kecuali kalau ada uzur. Contoh macam OKU tadi. Ataupun ada orang dia letih sangat, dia penat sangat. Ada orang kaki dia sakit tak larat lah. Dia kata memang tak boleh lah. Aku nak angkat kaki, nak gosok pakai jari, nak selat ni susah lah. Tolong kau tolong siramkan kat kaki aku. Kalau orang yang ada keuzuran, contohnya macam OKU tadi, tidaklah makruh. Boleh saja, tak masalah. Dia bila ada sakit, ada uzur saja, jawapannya mesti dia terhindar daripada hukum-hukum yang asal. Dan yang terakhir namanya wajibatun. Wajib ni untuk apa? Wajib adalah meminta tolong bagi orang yang sakit ketika mana dia lemah dan tak mampu. Jadi ada orang dia tak boleh bangun kat atas katil. Dia nak wuduk, dia nak sembahyang. Air ada. Wuduk boleh berlakukan. Cuma dia memang tak daya. Dia accident, pinggang dengan pinggul dia cedera. Doktor kata awak jangan banyak bergerak sebab kita dah operate dan awak perlu kat sini dalam keadaan jangan banyak bergerak bagi kecepatan kesembuhan. Maka dia masa tu dia wajib minta tolong orang untuk bantu mewudukkan dia. Wajib dia minta tolong. Jadi sebahagian kitab menyebutkan seperti kitab Nailur Raja, disebutkan apa? Jika dia ada duit lebih, yang mana untuk beri upah kepada orang yang tolong, dia punya wajib dia tu, kalaulah dia ada duit, yang mana jika orang yang dia boleh minta tolong seseorang sehingga orang tu perlu untuk dibayar upah dan dia ada duit, maka ketika itu dia perlu untuk memberikan upah kepada orang yang dia minta tolong tu. Contohnya dia tak ada saudara mara, tapi dia ada orang yang bertugas kat situ. Dia kata, boleh tak awak urusan wuduk saya nak minta awak yang tolong bawakan air ke sini, tapi nanti saya bagi sagu hati lah, ataupun saya bagi upah lah, ataupun saya bagi hadiah lah, ataupun saya bagi bayaran lah, dengan tujuan. Kalau dia ada kemampuan duit sehingga boleh memungkinkan dia dapat pertolongan tu dengan cara memberikan sesuatu, sagu hati ke apa ke, maka jawapannya boleh saja. Dia kalau dia mampulah, kalau dia tak mampu tak mengapalah, dia minta tolong saja. Jadi alhamdulillah kita dapat pelajari 2 tajuk pada petang ini, dan insya-Allah pada pertemuan kita yang akan datang kita akan lihat sedikit perkara basic asas berkenaan dengan zakat di muka surat 72-73, dan kemudian kita masuk juga bab puasa. Puasa ni walaupun Ramadan mungkin belum lagi menjelang, tapi peringkat demi peringkat puasa ni juga salah satu daripada penting, sebab puasa ni bukan yang wajib memang puasa Ramadan, tapi kita dalam meniti hari ke hari, ada saja hari yang kita digalakkan berpuasa, sama ada Isnin atau Khamis, ataupun hari-hari putih, ataupun hari-hari kita sebut ayyamus sud, hari-hari gelap, hari-hari hitam, hari-hari gelap. Kalau disebut bahasa Arab, terjemahan dia hari-hari hitam, hari-hari putih dan hari-hari hitam, ataupun ada hari-hari yang tertentu. Mudah-mudahan insya-Allah memberi ilmu dan manfaat kepada kita. Jadi jazakumullah